Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang menonton video hari ni. So siapa yang first time tengok video ni, saya kenalkan diri saya lah. So saya Encik Syarif. So saya akan mengajar tentang sejarah untuk hari ni lah. Untuk sesi kali ni kita akan belajar tentang sejarah. Dan sejarah tingkatan apa? Kita akan belajar sejarah tingkatan 4. Alright, so sejarah tingkatan 4 dan kita akan fokus kepada bab 6. Sebab ini adalah part yang kedua. Siapa yang tak tengok part yang pertama, boleh tengok sekarang. Boleh tekan kat sini ke kan. Alright. So boleh tengok sekarang. Dan juga siapa yang first time tengok, untuk bab 6 ni kita ada 4 part. Alright. So sekarang ni adalah part yang kedua. So part yang kedua. Sebab bab 6 dia terbagi pada 4 subtopik. Alright, subtopik yang pertama, 2 dan 3, 3 dan 4. Alright, so kita dah tengok dah hari tu subtopik yang pertama, iaitu kemasukan komunis ke negara kita. So hari ni kita nak tengok tentang ancaman komunis. Alright, so untuk sesi kali ni, untuk sesi kali ni sepatutnya awak akan belajar apa? Awak akan belajar tentang ancaman komunis di negara kita. Apa ancaman-ancaman komunis, daripada segi apa? Macam mana dia mengancam negara kita? Apa yang dia buat? Bahaya sangat ke dia orang ni? So kita akan tengok Alright, so untuk siapa yang baru first time tengok video ni, macam biasa, kalau awak tengok dekat skrin, awak akan nampak saya pakai peta minda. Alright, macam biasa peta minda ni pada saya dia lebih memudahkan awak untuk belajar dan untuk awak hafal, faham dan ingat kan. Sebab apa? Sebab pada saya peta minda ni seronok sikit, dia ada color-color kan. Lepas tu awak boleh, kalau berminat nak letak gambar-gambar ke kan, kalau siapa yang buat sketch tangan, awak boleh lukis ke apa, ikut awak, terpulang pada awak. Dan dia lagi menyeronokkan lah berbanding nak tengok baca nota buku teks kan. Alright. So untuk hari ni kita akan tengok ancaman komunis dan pengisytiharan darurat part yang kedua. Alright. So untuk part yang kedua ni kita akan tengok subtopik yang kedua, iaitu ancaman komunis di negara kita. Untuk part yang pertama hari tu kita dah belajar dah tentang macam mana komunis datang ke negara kita. Kita belajar dah apa itu ideologi komunis, macam mana dia orang datang, apa pertubuhan yang dia orang buat, apa yang pertubuhan tu buat pula kat negara kita, dan apa reaksi kerajaan yang memerintah waktu tu terhadap pertubuhan yang dibuat tu. Waktu tu siapa yang memerintah kita? Yang memerintah kita waktu tu adalah British. Ingat semua benda ni berlaku sebelum kemerdekaan. Sebab apa? Bab 6 ni kan kita belajar selepas bab 5. Bab 5 tu kita tengah merangka ke arah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi semua benda terhenti sebab komunis datang. Alright, so untuk part yang pertama hari tu kita dah belajar dah yang komunis mengganas bila ada kekosongan politik kan. Dia kan dah waktu Jepun dia ada MPAJA sebagai tentera dia kan. Ada tentera bintang 3 lah, ataupun nama dia bintang 3 lah. So dia dapat senjata, dapat latihan ketenteraan, semua daripada British. So bila kekosongan politik, dia mengganas. Apa yang dia orang mengganas tu kita akan belajar hari ni. Alright, so saya tunjuk dulu overview peta minda ni. Jangan risau kalau tak nampak kan, ini overview dia. Sebab kita akan zoom satu persatu lah, jangan risau. Saya akan ajar ikut step by step lah. Alright, so kita tengok Alright, so ancaman komunis di negara kita. So kita tengok macam mana komunis mengganas kan. Kenapa komunis mengganas? Sejarah ni macam biasa, semua benda kena ada sebab dan juga akibat. Sebab tu kena ada. So sebab apa komunis tiba-tiba pilih waktu ni untuk menyerang? Alright, so tengok semuanya bermula bila persidangan komunis antarabangsa dibuat. So gerakan komunis antarabangsa dia telah buat satu persidangan, nama dia Persidangan Komunis Antarabangsa. Dia buat 2 persidangan. Alright, so buat 2 persidangan di Calcutta, India. Alright, so persidangan apa? Yang pertama dia buat Kongres Belia Asia 19
19 Februari hingga 25 Februari 1948 dan juga persidangan Parti Komunis India pada bulan Mac 1948 tahun yang sama. So dia buat dua persidangan komunis antarabangsa ni. Okay, alright, so dalam persidangan ni, okay, of course lah PKM hantar wakil untuk join persidangan ni sebab wakil daripada Parti Komunis Malaya kan. Okay, sebab kita dah belajar dah sebelum ni, Parti Komunis Malaya diwujudkan bila? Diwujudkan pada tahun 1930. Maknanya waktu persidangan ni dah 18 tahun dah Parti Komunis Malaya ada dekat Tanah Melayu. Okay, alright, so Parti Komunis Malaya hantar wakil dan dalam persidangan komunis tu, apa yang diorang cakap? Apa yang Kesatuan Komunis Antarabangsa ni cakap? Gerakan Komunis Antarabangsa ni cakap? Dia cakap apa? Pengikut komunis di kawasan-kawasan yang dijajah digesa untuk menentang imperialis di negara-negara Asia. Okay, so alright, so waktu tu diorang waktu awal-awal diorang sampai, diorang menyebarkan ideologi kan. Tapi sekarang ni Gerakan Komunis Antarabangsa cakap, okey, ini waktunya negara-negara yang di Asia, siapa yang pengikut-pengikut komunis, diorang digesa untuk memperhebatkan lagi penentangan terhadap imperialis barat yang ada di Asia. Okey, alright, so macam kita dah belajar sebelum ni, yang negara-negara Asia Tenggara lah kan, boleh kata hampir semua dijajah oleh negara-negara barat. Imperialis ni apa? Penjajah lah kan. Hampir semua boleh dijajah, hampir semua dijajah oleh negara-negara barat kecuali Thailand. Okay, alright, so so bila PKM dengar macam ni, dia macam okay, bersemangat. Okay, dia bersemangat. So PKM bersemangat lah, macam okay, kita nak bebaskan diri kita daripada penjajah-penjajah barat. Dalam kes kita adalah British. Okay, so apa yang PKM buat? Okay, so PKM buat apa? PKM dia melancarkan perjuangan bersenjata untuk tubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu, menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Okay, alright, so waktu tu PKM dia lancarkan serangan bersenjata. Okay, dia kata perjuangan bersenjata lah kan. So bila awak kena ingat bila dah masuk bersenjata je kan, bila ada tulis bersenjata je ataupun bila ada orang cakap pasal bersenjata je, awak tahu lah benda ni serius lah kan. Okay, so PKM dia buat apa? PKM dia tujuan utama dia adalah untuk melumpuhkan ekonomi dan juga merosakkan infrastruktur sebanyak mungkin. Okay, sebab dia nak memberi kesan kepada British. Dia orang kecil, dia orang tak boleh lawan British direct. So apa yang dia buat, dia orang rosakkan infrastruktur dan dia orang juga rosakkan ekonomi. Macam mana dia buat? Nanti kita tengok. Alright, so bila British jadi kedah-kedah macam tu, apa yang terjadi? British cakap ini tak boleh jadi. British terpaksa isytiharkan darurat. Dia isytiharkan darurat. Okay, darurat ni kan kita tak pernah rasa kan. Kita pernah kena PKP je kan. Okay, so PKP dengan darurat lain alright, so okay, tengok pengisytiharaan darurat. Satu topik yang kedua. Okay, ke bawah ni kan. Okay, so alright, so saya harap awak faham lah kalau yang saya buat peta minda ni kan. Sebab saya rasa benda ni lagi mudah kalau kata awak buat peta minda berbanding awak baca buku lah. Okay, alright, so pengisytiharaan darurat. Okay, so apa yang terjadi? Okay, so sebenarnya darurat ni bermula daripada satu peristiwa yang berlaku. Satu peristiwa yang berlaku, iaitu pada 16 Jun 1948, 3 orang pengurus ladang Eropah dibunuh di Sungai Siput, Perak. 3 orang dibunuh, diambush dan dibunuh, diserang hendap dan dibunuh oleh pihak komunis. Siapa 3 orang tu? Ada Arthur Walker, John Ellison dan juga Ian Christian. Okey, Arthur Walker tu adalah pengurus ladang Ape Hill, John Ellison adalah pengurus ladang Pym dan juga Ian Christian sebagai pembantu John. Alright, so ketiga-tiga ladang Eropah ni, pengurus ladang Eropah ni dibunuh oleh komunis. Alright, so bila ketiga-tiga orang ni dibunuh
oleh komunis. Waktu tu British dah menggelabah kan, benda ni kan. Tiba lagi-lagi waktu tu awak kena ingat lagi-lagi waktu tu orang kena bunuh, orang Eropah dibunuh kan. Okay, alright. So Sir Edward Gen dia mengisytiharkan darurat. Siapa Sir Edward Gen ni? Sir Edward Gen ni adalah Pesuruhjaya Tinggi British di tanah Melayu. Dia Pesuruhjaya Tinggi British. Maknanya waktu tu jawatan dia paling besar lah dekat tanah Melayu ni. Alright, so dia umpama macam PM kan waktu tu. Alright, so Sir Edward Gen dia mengisytiharkan darurat di tanah Melayu. Tapi dia bukan isytihar hari ni esok tu lockdown, tak. Dia isytiharkan secara berperingkat. Kita akan tengok macam mana peringkat-peringkat dia. Alright, so undang-undang darurat. Peringkat yang pertama, tengok isytihar darurat. Sir Edward Gen isytihar darurat ni British isytihar darurat ni. Yang pertama sekali dia dilaksanakan di Perak, tapi bukan seluruh Perak, dia dilaksanakan di Ipoh dan Sungai Siput sahaja, dan juga di Johor, Muar, Kelang, Kulai dan juga Plentong. Okay, alright. So lepas tu 17 Jun 1948. Alright, so undang-undang darurat ni dikuatkuasakan di seluruh Perak dan juga Johor. Diperkuatkuasakan pula di seluruh Perak dan juga Johor. Alright, dan juga bila esoknya 18 Jun 1948, undang-undang darurat ni dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu. Sebab apa? Sebab senang cerita, itu adalah usaha British untuk menentang komunis. Okay, alright. So itu adalah tentang undang-undang darurat. So dari tadi kita tengok kan ancaman komunis kan. Okay, so kita nak tengok apa yang komunis buat. Teruk sangat ke apa yang dia buat? Alright, so kita tengok tindakan komunis. Saya bagi hint lah, teruk sangat ke dia buat? Teruk, memang teruk. Okay. Alright, sorry, nak tersedak, minta maaf ya. Okay, alright. So tindakan komunis, apa yang komunis buat? Okay, so komunis macam saya cakap tadi, tujuan dia dua. Tujuan dia dua. Satu untuk melumpuhkan ekonomi, satu lagi untuk merosakkan infrastruktur. Macam tu tujuan hidup dia orang lah waktu tu. Okay, alright. So apa yang dia buat? So dia orang melumpuhkan ekonomi. Macam mana dia orang lumpuhkan ekonomi? Okay, so waktu tu kita negara waktu tu tanah Melayu kan, tak boleh nak sebut Malaysia kan, tapi negara kita waktu tu tanah Melayu, dia mempunyai hasil ekspor lah kan, ataupun sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan utama negara kita waktu tu bukan minyak kan, bukan minyak. Dia adalah biji timah dan juga ladang getah. Alright, so yang utama waktu tu biji timah dan ladang dan getah lah, senang cerita. Alright, so itu adalah dua benda yang utama, sumber pendapatan utama negara. So apa yang komunis buat? Dia kata okey lah kalau macam tu kan. Alright, so apa yang komunis buat? Dia bertindak untuk serang lombong biji timah. Biji timah ni tahu kan, kalau kata korang tahu korek macam mana kan. Okay, so lombong biji timah ada satu kawasan, ada kapal korek dan sebagainya tu kan. So diserang oleh komunis. Tengok, daripada tahun 1948 sampai tahun 1956, 8 tahun je kan. Apa yang dia orang buat? Okay, 80 lombong diserang oleh PKM sepanjang 6 tahun. Sepanjang 6 tahun 80 serangan. Banyak tak banyak? Kan? Bersemangat tak bersemangat dia orang nak merosakkan semua benda. Okay, alright. So 80 lombong diserang oleh PKM. Tak cukup tu lagi. Apa yang dia buat? Okay, so PKM dia rosakkan pokok getah. Okay, sebab dia tahu yang utama tadi dia cakap getah dan juga biji timah. Biji timah dah kena serang dah kan, kena serang ke kena bom kan. Okay, alright. Dia rosakkan pokok getah. Awak pernah tengok pokok getah? Kalau siapa yang tak pernah tengok pokok getah, kita nak toreh getah kan, kita toreh kulit dia supaya kita toreh kulit pokok dia supaya dia keluarkan getah. Getah tu dia akan menitik, dia keluar, kita simpan dalam satu bekas. So macam mana dia nak rosakkan pokok getah kan? Macam mana dia rosakkan pokok getah? Dia takik dekat pokok getah. So bila dia takik dekat, ataupun dia ambil barang, awak ketuk-ketuk dekat pokok getah. Okay, awak bagi dia macam luka lah.
kan, supaya getah tu dia keluar mengalir dekat kawasan-kawasan yang berlainan. So pekebun getah dia tak boleh nak dapat hasil daripada getah tu, kan, dia tak boleh dapat hasil yang banyak daripada getah tu. Alright, so itu cara dia untuk merosakkan pokok getah. Okey, alright, selain daripada tu dia merosakkan juga rumah asap, rumah kongsi, kedai, sekolah pun dia orang serang. Dan juga yang paling tak best sekali, sebab dia orang membunuh pekerja-pekerja ladang. Okey, waktu tu pekerja ladang terdiri daripada orang-orang India, pekebun kampung pula terdiri daripada orang-orang Melayu. Kan? So, dia orang bunuh je semua pekerja. So, pekerja-pekerja ladang, pekerja-pekerja lombong tertekan. Sebab apa? Sebab pekerja lombong pula ramai orang Cina, kan. Okey, so Cina, Melayu, India semua tertekan, kan. Sebab apa? Sebab dah lah nak pergi kerja, kan. Kadang-kadang pergi kerja, lepas tu tengok ladang dah rosak, kan, ataupun tiba-tiba ladang dah terbakar, lombong dah terbakar, kan. Okey, alright, tak pun tengah-tengah buat kerja, dia orang membahayakan nyawa dia orang, kan. Kalau kata tiba-tiba kena serang dengan komunis, dia orang kemungkinan akan dibunuh. Alright, so dia orang jadi stres. Okey, alright, sebab apa? Sebab kerja harian, sepanjang awak bekerja harian, awak ada kemungkinan besar boleh dibunuh, kan. Siapa tak stres kerja macam tu, kan. Okey, alright, so bila pekerja stres, hasil jadi kurang. Tengok, bila hasil jadi kurang, negara tak boleh nak dapat hasil yang cantik. Dia tak boleh nak jual hasil tu dengan harga yang cantik, sebab efek daripada komunis. Nampak? Itu cara dia untuk melumpuhkan ekonomi. Okey, selain daripada melumpuhkan ekonomi, apa yang dia buat juga? Dia orang merosakkan infrastruktur. Infrastruktur. Tahu tak infrastruktur ni apa? Infrastruktur ni adalah, orang kata macam contoh kemudahan awam yang disediakan lah oleh kerajaan waktu tu, British lah. Alright, so dia orang merosakkan infrastruktur. Apa yang dia buat? Yang pertama, komunis dia mensabotaj kemudahan-kemudahan asas. Jahat lah, dia tahu kemudahan asas ni diperlukan oleh semua orang. Nama pun kemudahan asas, kan. So dia rosakkan. Contoh pengangkutan, sistem pengangkutan dan juga sistem perhubungan. Dulu-dulu tak ada Grab, kan, call dia tak ada Grab. Telefon pun bukan main susah nak ada. Telefon pun bukannya handphone, telefon pun yang wire tu, awak pun kadang-kadang tak pernah nampak, kan. Okay, alright, so pengangkutan pun sama. Sebab apa? Dulu-dulu jarak di antara satu pekan ke satu pekan tu jauh, kan. Bukan macam sekarang. Sekarang kita ada RNR, kita ada highway, SKVE, NKVE, Lekas, Lata, macam-macam highway lah. Dulu tak ada, kan. Dulu ada jalan dalam je, kan, ataupun kadang-kadang tak ada jalan pun. Alright, okay, so apa yang dia buat? Dia orang tembak dan bakar kenderaan yang lalu di jalan raya. Satu hal, jalan dah lah satu je, lepas tu ada kemungkinan pula diserang. Kalau diserang tu dia orang lepaskan dengan selamat, tak apa. Tapi ni tembak dan bakar, kan. Dan komunis buat macam tu sebab apa? Kebanyakan orang yang ada kenderaan waktu tu adalah orang-orang yang berada lah sikit, kan. Orang-orang kaya lah sikit, kan. Kalau orang yang tak kaya tak ada kenderaan waktu-waktu tu. Okay, alright. Selain daripada tu, apa yang dia buat? Dia orang bom, rosakkan dan alihkan landasan kereta api. Bom, rosakkan landasan kereta api, tak ada hal lagi. Alihkan tu paling jahat sekali. Alihkan terus landasan kereta api supaya kereta api akan terbabas, kan. Kerat besi tu bawa, kan. Landasan kereta api macam kata bentuk S ni, potong situ, bawa pergi sana, masuk Lombong ke apa, kan, so gaung ke apa, kan. Alright, okay. Selain daripada itu, apa yang dia buat? Serang pekerja yang membaiki jalan dan membina saliran air. Ini paling jahat sekali lah. Orang tengah buat kerja, orang tengah baiki jalan, orang tengah baiki pipe air, dia orang serang dan bunuh. Okay, alright. Kita tengok macam mana komunis mengancam keselamatan rakyat. Kita dah tahu dah komunis
memang banyak buat hal kan, banyak buat kerosakan. Tapi ingat dia ada efek juga, dia ada efek dekat rakyat dan juga pasukan keselamatan. Okey, so apa yang komunis buat yang sampai mengancam rakyat ni? Okey, tengok Alright, so ni dia punya pemindah besar lah. Okey, so macam mana komunis mengancam keselamatan rakyat? Dia buat tindakan-tindakan ganas. Okey, maknanya kita rakyat biasa kan, kita tak ada apa-apa latihan ketenteraan ke, kita tak ada senjata, kita tak bawa senjata pun, tapi kita masih lagi boleh diserang oleh komunis. Macam itulah perasaan orang-orang waktu tahun tu 1948 tu. Okey, sebab apa? Sebab bahaya kan, awak duduk dekat satu kawasan tu pun dah bahaya kan. Alright, kita umpama macam perang saudara lah waktu tu. Okey, so tindakan-tindakan ganas yang dibuat oleh komunis antaranya adalah mengugut, menculik, membakar harta benda, menyerang dan membunuh rakyat-rakyat yang ada di tanah Melayu. Tak kisah siapa lah sekarang ni. Okey, alright, tengok apa yang dia buat. 5 Julai 1949, serangan bom tangan di Shum Circus menyebabkan 46 orang cedera dan 4 orang mati. Nampak? Serangan dekat Circus. Orang pergi bukan nak berperang, orang pergi nak berehat ataupun nak seronok-seronok. Zaman sekarang tak ada lah kan, tapi dulu tu kira macam hebat lah Circus. Saya cakap macam zaman saya pula kan, zaman sebelum saya lagi kan. So, Circus. Okey, Circus tu macam tempat perkumpulan orang ramai lah. Alright, so itu pun diserang dengan bom tangan. Awak boleh cakap ke dekat Circus tu semua orang sokong Jepun ke sebelum ni kan? Semua orang sokong British ke? Betul tu? Kadang-kadang dia orang pergi berniaga ataupun dia orang pergi bawa keluarga, tapi diserang. Okey, alright. So 13 September 1948, Sir Henry Gurney dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Sir Edward Gen. Sir Edward Gen tu Pesuruhjaya Tinggi British yang pertama kan? Okey, dekat Tanah Melayu ni kan. So digantikan dengan Pesuruhjaya Tinggi British yang kedua. Nama dia Sir Edward Gen. Sir Henry Gurney. Sir Henry Gurney. Pernah dengar kan nama Henry Gurney kan? Okey, kebanyakan lah orang pernah dengar kan nama Henry Gurney. So nama Henry Gurney tu diambil daripada Sir Henry Gurney inilah Pesuruhjaya Tinggi British yang kedua. Okey, tapi malang. Sebab apa? Dia dilantik 13 September 1948. Alright, 6 Oktober 1951. Okey, beliau dibunuh dalam serang hendap yang dibuat oleh komunis di Jalan Kubu Baru yang menuju ke Fraser Hill tu. Jalan yang menuju ke Fraser Hill. So, dia diserang hendap. Kereta dia dan juga kereta pengiring-pengiring dia diserang hendap oleh komunis, ditembak banyak kali lah. Dan akhirnya dia terkorban. Okey, so sepanjang komunis menyerang rakyat di Tanah Melayu ataupun sepanjang tempoh keganasan komunis ni, bilangan rakyat yang terkorban adalah 2,473. Belum campur yang cedera dan juga belum campur yang hilang. Sebab dia orang ada culik kan. Culik kalau hilang tu maknanya memang dah tak ada lah. Alright, so komunis mengancam juga pasukan keselamatan. Alright, so komunis mengancam juga pasukan keselamatan. Komunis mengancam pasukan keselamatan. Apa yang dia buat? Dia menyerang pasukan keselamatan dan juga balai-balai polis. Okey, apa balai polis yang dia orang serang? Tengok Right, kita tengok. Saya ada buat list, jangan risau. Kita ada. Tengok macam ni kita ada. Tengok 17 Jun 1948, Choh Johor serang balai polis Kampung Jeram. 26 Jun serang balai polis Kuala Kurau. 28 Jun serang Jerantut Pahang, bakar balai polis dekat Jerantut Pahang. 17 Julai serang balai polis Gua Musang pula. 8 Mac serang jeep tentera di Kajang, Selangor. 22 Februari 1950, okey, serang balai polis Bukit Kepong. Ini paling famous sekali, takkan tak tahu kan. Okey, 24 Mac serang hendap pasukan askar Melayu. 28 Jun 1950 serang balai polis Kambau.
Februari serang kenderaan polis, 28 Mei membunuh ketua polis Kedah, dan juga 18 Oktober serang balai polis Chuan Seng. Tengok, ini adalah antara kemusnahan-kemusnahan yang dibuat oleh komunis. Alright, so sepanjang serangan komunis ni, bilangan anggota keselamatan yang terkorban adalah 4,427 orang. Okey, sepanjang komunis ni 4,427 orang ni termasuklah polis, tentera dan juga sukarelawan yang bekerjasama dengan tentera dan juga polis. Okey, alright. So itu adalah ancaman yang dilakukan oleh komunis terhadap negara kita. Kau boleh tengok kan, banyak komunis ni bukan orang baik lah. Okay? Sebab apa? Dia menyerang orang-orang yang tak bersalah kan, dan dia bertindak untuk menghalalkan apa-apa je yang dia buat asal dia capai apa yang dia nak. Okay? So kita tak boleh buat cara macam tu. Okay? Alright, so untuk sesi kali ni sepatutnya awak dah tengok dah apa ancaman-ancaman yang dibuat oleh komunis di negara kita, kan? Macam mana dia bermula, apa yang diisytiharkan, dan apa yang dibuat yang mengancam keselamatan rakyat, apa yang dibuat dan mengancam keselamatan anggota keselamatan kita. Alright, so itu adalah kekacauan yang dibuat oleh komunis. Alright, untuk sesi yang seterusnya ataupun part yang ketiga, kita akan belajar tentang apa tindak balas ataupun apa kaedah-kaedah untuk menangani ancaman komunis. Apa yang kita buat ataupun apa yang waktu tu penduduk tanah Melayu buat untuk menghalang ataupun menghentikan serangan daripada komunis. Alright, so kalau kata awak ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dekat bawah, ataupun awak boleh tanya admin Pusat Sosial Malaya, awak boleh WhatsApp, awak boleh Facebook, awak boleh Instagram, apa-apalah yang awak nak gunakan. Kita ada Telegram pun kita ada kan. So awak boleh tanya je dan kita akan cuba balas secepat mungkin. Alright, dan saya sendiri akan jawab soalan tu. Okay, alright, so terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa part 1 dah lepas, ini part yang kedua, kita ada part yang ke-3 lepas ni. Jangan lupa tengok lagi video lepas-lepas ni. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya harap awak seronok belajar sejarah, terutama sekali dengan saya lah. Dan kalau kata ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya. Alright, so terima kasih semua, selamat malam. Kita jumpa lagi. Bye.